khabar? Nama saya Mahadevan. Saya seorang peguam, saya beramal di Tetuan J di Padi dan Jamin. Hari ini saya akan kongsikan beberapa tips untuk apa yang harus kamu lakukan jika kamu terlibat dalam satu kemalangan dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali, bila kamu terlibat dalam satu kemalangan, jangan kamu terburu-buru ingin berhenti di tengah-tengah jalan raya. Cari lokasi yang selamat, sebolehnya laluan paling kiri, laluan kecemasan, kamu berhenti di situ. Kamu berhenti di situ, cuba letakkan kon, cuba berikan tanda amaran kepada pengguna jalan raya lain. Kamu berbuat sedemikian. Seterusnya, bila kamu dah berbuat sedemikian, kamu turun, kamu pastikan sama ada kamu sihat, kenderaan kamu okey. Dan seterusnya kamu lihat pada kenderaan yang lagi satu, bagaimana keadaannya, bagaimana dengan pemandu atau penunggang. Kamu tengok semua itu dulu. Selepas itu, di sini ada beberapa variasi yang kamu harus pertimbangkan. Sekiranya ianya hanyalah kerosakan sahaja, tidak melibatkan kecederaan, benda pertama yang harus kamu boleh buat, kamu boleh menghubungi syarikat insurans kamu. Untuk pengetahuan saudara, pada kebanyakan masa, kamu ada perkhidmatan towing percuma dengan syarikat insurans kamu. Tapi, perkhidmatan towing ini adalah berbeza mengikut setiap syarikat insurans. Right? So, kamu hubungi syarikat insurans, kamu dapatkan butiran sama ada perkhidmatan towing adalah disediakan atau tidak untuk kamu. Ini amat relevan sekiranya kereta kamu bukan dalam keadaan yang boleh dipandu. Kalau kereta kamu masih boleh dipandu, saya percaya keperluan towing adalah tidak perlu. Right? Seterusnya, apa yang harus kamu buat jika seseorang itu cedera ataupun orang yang melanggar kamu atau yang dilanggar oleh kamu ini cedera, sila hubungi ambulans untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan yang sewajarnya. Seterusnya, bila kamu dah buat ini, bila kereta kamu atau kenderaan kamu ini bersedia untuk ditowing, benda paling pertama, sebolehnya kamu towing ke balai polis terlebih dahulu. Kamu towing ke balai polis, pastikan gambar kerosakan kamu diambil dengan teliti. Sebab kadang-kadang kita ada situasi di mana mungkin kerosakan kamu adalah pada bahagian hadapan dan belakang. Tapi gambar yang diambil oleh pihak berkuasa mungkin hanya tertumpu pada bahagian hadapan. So, kita ingin mengelakkan apa-apa dispute ataupun apa-apa percanggahan dari segi tuntutan kamu kelak. So, ini kamu harus tengok dan kamu harus tekankan di sini. Seterusnya, bila kamu dah buat ini, langkah seterusnya, jika kamu adalah satu pihak yang tercedera dalam kemalangan ini, semestinya kamu tidak ada masa untuk buat towing dan sebagainya. Kamu pastikan keselamatan diri kamu dahulu. Kamu pergi ke hospital ataupun kamu pastikan kamu sampai ke klinik ataupun mana-mana tempat lain yang menyediakan rawatan perubatan yang sewajarnya. Kamu buat sedemikian. Bila kamu berbuat sedemikian, satu benda pertama kamu kena ingat, bila kamu terlibat dalam kemalangan, akan ada ramai rakan-rakan, ejen, ulat dan sebagainya akan menghampiri kamu, akan memberitahu kamu, kami akan uruskan tuntutan ini. Kamu kena lantik peguam dengan segera. Kalau tidak, kamu tuntutan kamu ni tidak akan berhasil dan sebagainya. Kamu jangan pedulikan semua ini. Kamu fokus. Kamu berikan tumpuan untuk proses pemulihan kamu terlebih dahulu. Untuk pengetahuan rakan-rakan, tidak ada keperluan yang terdesak untuk kamu melantik peguam dengan segera. Kamu boleh ambil masa kamu pastikan kamu sihat. Seterusnya, bila kamu dah sihat, kamu boleh berfikiran secara waras, baru kamu pergi melantik peguam. Dan seterusnya, kamu juga, bila kamu membuat laporan polis, kamu kena ingat, dalam laporan polis kamu ini, ada beberapa butiran yang kamu kena nyatakan secara terperinci. Lokasi kemalangan, waktu kemalangan, kerosakan pada kenderaan dan kecederaan yang kamu alami sekiranya ada. Dan kamu juga kena nyatakan mana-mana kenderaan lain yang terlibat dalam kemalangan dengan kamu, berikan butiran kenderaan tersebut, kenderaan jenis apa, nombor pendaftaran jenis apa dan sebagainya. Kamu berbuat sedemikian. Ada beberapa isu lain, saya ingin ringkaskan. Jika kamu terlibat dalam kemalangan dan kamu dalam keadaan yang sihat, pastikan kamu ambil gambar-gambar lokasi kemalangan. Pastikan kalau kereta kamu ada dashcam, kamu menggunakan dashcam tersebut. Kamu berikan butiran-butiran ini kepada pegawai penyiasat. Sebab kita ingin mengelakkan situasi di mana ada percanggahan dari segi fakta. Mungkin kenderaan lagi satu tu mencerobohi laluan kamu, melanggar kamu. Tapi ini di luar kawalan kita. Mungkin kereta yang mencerobohi laluan kita tu, dia buat laporan polis mengatakan kamu pula yang cerobohi laluan dia.
So, satu-satunya cara untuk kita mengelakkan pencanggahan dari segi fakta ataupun sebarang kekeliruan adalah jika boleh, kamu ambil gambar-gambar kemalangan. Tapi kamu harus ingat, jika kamu tidak ambil gambar-gambar kemalangan pun, ianya tidak akan bermaksud kamu secara automatik bersalah. Bukan. Ianya harus diputuskan menerusi perbicaraan, keterangan senyap dan sebagainya. Itu saja, sekian daripada saya. Jika kamu ada apa-apa soalan dan sebagainya, cuba ajukan kepada saya akan cuba menjawab soalan kamu sebaik mungkin. Terima kasih.